Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat saya di depan ini, YB Cintong, YB Hasan Karim, Daulah Sani Dahsyat dan istrinya, Ketua Amanah, Ketua Keadilan bagi Terengganu wanita, seluruh pimpinan DAP yang hadir pada hari ini, pimpinan keadilan, pimpinan amanah, pimpinan Barisan Nasional yang bersama kita pada hari ini. Saya dengan saudara yang berhormat Hasan Karim, boleh kata orang lama lah, bukan tua sangat, orang lama dalam politik Malaysia ini. Kita melihat perkembangan politik dari selepas merdeka sampailah sekarang ini. Kita lihat politik yang berasaskan perkauman semata-mata dia laku satu ketika dahulu, terutama sebelum peristiwa 13 Mei. Kemudian politik perkauman itu menjadi reda bila tertubuhnya Barisan Nasional. Racial issue agak reda. Kemudian sampailah kepada bersatunya ataupun coalition antara parti PAS dengan parti DAP pada tahun 2008. Isu perkauman menjadi reda. Semua bercakap soal pembangunan, soal nak membangunkan rakyat, melawan rasuah dan penyelewengan. Sampailah kepada 2018, isu perkauman ini reda dan ianya nampak kepada rakyat ke arah lebih bersatu untuk menunaikan atau menuntut hak-hak mereka sebagai rakyat, dan pemimpin pula bertanggungjawab menunaikan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Hadirin sekalian, menjelang pilihan raya 2022, politik perkauman muncul semula. Kali ini lebih hebat lagi. Soal kononnya Islam terancam, kononnya orang Melayu akan tergadai hidup mereka di negara mereka sendiri, dimainkan secara besar-besaran seperti sebelum tahun 1969. Oleh itu, politik perkauman ini menjadi subur, terutama kepada anak-anak muda Melayu yang baru terlibat sebagai pengundi pertama bila 18 tahun diizinkan untuk mengundi. Racial dan religious issue ini dimainkan dan memang mendapat sambutan. Saya yakin sambutan ini hanya sementara, yaitu satu gelombang yang ditiupkan. Hal perkauman ini dia adalah satu gelombang sementara, karena asas ini tidak boleh bertahan lama. Ianya boleh memerangkap rakyat satu ketika, yaitu ancaman terhadap orang Melayu, DAP komunis dan juga Islam terancam. Ini semua slogan dan dapat merangkap rakyat buat sementara, terutama di kawasan majoriti orang Islam seperti di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Hadirin yang dihormati sekalian, perkembangan politik mutakhir ini memang perlu pemikiran yang dingin secara terbuka. Kita lihat apa yang berlaku di Indonesia. Prabowo lawan dengan Jokowi 2 kali pilihan raya, sengit perlawanan mereka. Kali yang pertama Jokowi kalah. Majoriti bagi di Indonesia tipis. Kalau 5% itu tipis, bukan Jokowi dapat majoriti mutlak. Kali kedua, sekali lagi Jokowi dicabar oleh Prabowo. Serupa itu juga, majoriti tipis, dan Jokowi menang kali kedua sebagai Presiden Indonesia. Apa yang pelik dan menakjubkan, Jokowi boleh bertemu dengan Prabowo, mencari jalan perdamaian, dan yang lebih penting membina Indonesia. Paling mengejutkan, dua musuh politik ini bergabung
dan akhirnya Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan di Indonesia, menteri yang cukup powerful karena mereka ada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hampir 1 juta di belakangnya. Keberanian Jokowi bersama dengan Prabowo bergabung tenaga dan membina Indonesia, dan Indonesia naik, ekonomi mereka begitu hebat sekarang ini karena berlaku kerjasama politik dan kestabilan dalam negara itu. Inilah juga berlaku di Malaysia. Apabila satu parti pun, komponen parti tak ada majoriti, satu keberanian untuk menyelamatkan negara ini supaya stabil dan perkembangan ekonominya berterusan, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan bersetuju untuk bersama dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan. Ini satu perkembangan politik yang paling hebat di Malaysia. Kalau nak ikut dendam pribadi, saya berlawan dengan Barisan Nasional 44 tahun, Hasan Karim lagi lama. Tapi kalau kita terus berlawan dalam keadaan negara tak dapat membentuk kerajaan, apa nak jadi kepada Malaysia, apa nak jadi kepada rakyat? Di atas kematangan dan pemikiran yang dingin, sejuk, matang, maka Pakatan Harapan bersedia untuk bekerja sama dengan Barisan Nasional dan disokong oleh rakan-rakan kita di Sabah dan di Sarawak. Kita membentuk kerajaan 2/3 majoriti. Memang Dasar Madani Datuk Seri Anwar dalam masa 8 bulan belum lagi dapat turun kepada rakyat secara menyeluruh, tetapi saya yakin dia mengambil masa sedikit lagi, rakyat akan faham. Rakyat dia tak kira kamu rasuah ke kamu menyeleweng ke, asalkan kamu tolong Melayu. Rasuah ke menyeleweng ke tak kira, asalkan tolong Cina. Amalan seperti itu kita kena hentikan. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan langkahnya. Di antaranya dia sanggup tidak mengambil gaji Perdana Menteri, hanya ambil elan wakil rakyat sahaja untuk berkhidmat sehinggalah ekonomi pulih di Malaysia ini, baru dia ambil gajinya. Ini satu pengorbanan yang besar yang dibuat oleh seorang Perdana Menteri. Dan kita bincang selalu dalam kabinet. Saya sebut, bila kita nak memodernkan sawah kita di kawasan Mada, penanam padi di Mada ini 90% orang Melayu, perlu belanja lebih kurang hampir 4 bilion. Kita bawa bincang dalam kabinet, tak ada seorang pun wakil rakyat DAP, wakil rakyat bukan Melayu menentang perbelanjaan yang begitu besar untuk membangunkan kawasan sawah di Mada. Ini kita lihat, tak ada lah wakil rakyat DAP kata tak boleh, ini 4 bilion untuk Melayu, kami mana? Tak ada. Kita bincang dan semuanya bersetuju. Artinya apa saja kewangan diperlukan untuk membangunkan rakyat, tak kira kaum, semua kami dalam kabinet bincang bersama. Inilah hadirin sekalian manisnya kerajaan perpaduan sekarang ini. Dan sekarang kadang-kadang dalam kabinet mesyuarat, kami dah tak tahu dah yang mana satu UMNO, yang mana satu DAP, yang mana satu amanah, yang mana satu keadilan. Semua kita berbincang menurut untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mana-mana menteri. Ini yang kita lihat yang berlaku sekarang ini. Saya yakin gelombang hijau ini tak dapat melintasi sempadan negeri Johor, insya-Allah. Tak dapat. Karena rakyat Johor dia sudah melihat pembangunan yang hebat di sini. Dengan memang bukan lagi kita kata selesai 100%, tapi pembangunannya berjalan dengan baik untuk faedah rakyat. Takkanlah kita nak melihat negeri itu asalkan kononnya Islam selamat, minum air keruh pun tak apa, minum air karat pun tak apa, asalkan Islam selamat, kata mereka. Kemudian bila kita menang 2 kerusi di Kelantan, ini puak anti Islam menang, puak yang tolak Islam. Bila
Undi kita, kita menang, puak anti Islam. Mereka menang, puak pro Islam. Politik ini dia hidup sementara. Dia tidak boleh kekal lama sebab perkembangan minda rakyat. Dan saya melihat anak-anak muda tadi di Simpang Jeram turun begitu ramai menyokong calon kita daripada Pakatan Harapan dan daripada Kerajaan Perpaduan. Oleh itu arus ini akan arus yang dikatakan Islam terancam, kedaulatan Melayu dan sebagainya, ini hanyalah sementara. Dan benteng yang paling hebat untuk menerjemahkan Kerajaan Perpaduan ini ialah rakyat negeri Johor. Sebab itulah saya yakin pada 9 hari bulan nanti calon kita saudara Syuhaidan Kayat akan menang dengan bergaya mewakili Parlimen Pulai ini. Dan kita akan capai 2/3 majoriti. Ada perkara yang perlu kita akan pindah perlembagaan. Kalau tak perlu, tak pindah. Perlu untuk kepentingan rakyat, kita perlu 2/3 majoriti. Setakat inilah ucapan hari ini. Saya harap semuanya bekerja kuat memenangkan calon Kerajaan Perpaduan Syuhaidan Kayat pada 9 hari bulan nanti. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.